Hai, salam sejahtera. Bersama saya Suzana Abdullah daripada Unit Perkhidmatan Maklumat Pustaka Negeri Sarawak Ferry. So, hari ini saya nak share ataupun berkongsi tentang buku yang bertajuk Saxophone for Dummies. Saxophone for Dummies adalah sebuah buku bukan fiksyen dan telah ditulis oleh Dennis Gables dan Michael Wilmore. Diterbitkan oleh publisher yang bernama John Wiley dan Sons Incorporated dan mempunyai 384 pages di dalamnya dan bersaiz dan berdimension seperti yang di depan ni lah. Saya ingin bercerita mengenai penulis buku Saxophone for Dummies ni, iaitu Dennis Gables. Beliau merupakan seorang pemain saksofon yang terkenal di benua Amsterdam, Holland. Gables merupakan seorang pensyarah jemputan ataupun visiting lecturer di Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. Jadi dia seorang Jerman. Okay. Gables pernah memenangi beberapa gelaran International Pim Jacobs Concours di Rotterdam, Holland, dan merupakan seorang finalis untuk Dutch Jazz Competition dan memenangi beberapa Jazz Award, sebuah association Germany, Federal Associations of Music Industry, dan sebagai menghargai usaha beliau sebagai komposer dan pengubah muzik untuk abang beliau iaitu Tom Gables. CD yang bertajuk Don't Wanna Dance pada tahun 2009. So, Gables ni juga merupakan salah seorang ketua band kugiran yang diberi nama The Dennis Gables Band ataupun The Dennis Gables Trio. Dia pernah bergabung dengan beberapa pemain saksofon yang terkenal seperti Nigel Hayes, dan mereka telah menerbitkan beberapa buah album dalam tahun 2006. Salah satunya adalah Keep On Rolling. Pada tahun 2009, Love Call yang dipanggil Impression of Ellington. Ini adalah untuk background bagi peminat-peminat jazz. Okay? Baru berumur dalam umur 40-an dan merupakan salah seorang pemain saksofon yang terkenal di dunia. Dan maklumat lanjut untuk mengenali dengan Dennis Gables ni, bolehlah melawat ke web beliau iaitu www.dennisgables.com. Penulis kedua untuk buku ini ialah Michael Wilmore, dan Wilmore ini dilahirkan dalam tahun 1956. Ini berumur 64 tahun di Hamburg, Germany. Dan beliau merupakan seorang pemain saksofon yang pernah berganding bahu dengan beberapa pemain saksofon yang terkenal seperti Ray Charles, Sammy Davis Jr. dan Caterina Valente dan Johnny Logan. So mereka ni amat terkenal lah bagi yang peminat-peminat jazz, right? Wilmore juga merupakan penggerak dan founder of Cologne Big Band yang pernah dianggotai oleh pemain-pemain saksofon terkenal seperti Randy Becker, Benedict Hofsef, Mandrat School and Chet Wickerman. Dan beliau juga seorang komposer yang telah menjalankan perkhidmatan stesen radio di Jerman dan opera di Cologne. Merupakan salah seorang komiti penulis lagu dan komposer sejak tahun 1999 di Norwegian Music. Sejak itu, Wilmore telah aktif menulis serta mengompos instrumen saksofon serta vokal suara. Jadi Wilmore ni juga merupakan salah seorang guru muzik di Rand Music School di Cologne, di tempat asal beliau, dan telah menjadi mentor-mentor kepada pelajar pelbagai peringkat umur dan ketua dalam seni jazz, rock, pop, dan juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Cologne dan pelbagai lagi pergerakan muzik berima jazz. Mengenai buku ini, buku Making Everything Easier, Saxophone for Dummies ini adalah bertujuan untuk pembelajaran secara cepat dan tepat.
Okey, ianya bermula dengan pengenalan, pengetahuan mengenai saksofon, belajar notasi dengan cepat dari mula, pengenalan dan perbezaan jenis-jenis muzik yang bergenre the blues, jazz, pop dan klasikal. Okey. Dan ianya membantu kita mengetahui aksesoris saksofon, penjagaan serta tips-tips latihan yang telah disediakan dan telah ditulis dalam buku Saxophone for Dummies ini. Buku ini juga memperkenalkan pemain-pemain saksofon yang terkenal di dunia yang telah menempah nama sebagai the best and greatest saxophone. Why you should know, sebab kalau kita hendak belajar saksofon, kita kena tahu siapakah yang telah terkenal dengan pemain saksofonnya. Ia adalah pengetahuan am. So bila kita bercakap dengan kawan-kawan kita mengenai minat kita dengan sesuatu instrumen, kita harus kenal siapakah yang paling terkenal menggunakan peralatan instrumen tersebut. Buku ini dituliskan berdasarkan pengalaman kedua-dua penulis kita. Okay, seperti yang telah saya cerita tentang background ataupun tentang latar belakang Goebbels dan Wilmore tadi. Itu adalah merupakan pengalaman mereka sebagai pensyarah, sebagai guru muzik dan sebagainya, dan mereka terbitkan ataupun tulis di dalam buku Saxophone for Dummies, iaitu daripada permulaan, pengenalan, pelajaran notasi penting dan sebagainya. Kompilasi pengenalan jenis-jenis saksofon, cara memilih saksofon yang sesuai, notasi ringkas, style genre atau musician serta perbezaan yang sedia ada, dan koding-koding asas yang perlu diketahui oleh pembaca buku Dummies for Saxophone ini. Okay? Selain daripada itu, teknik-teknik asas sebelum, semasa dan selepas pembelajaran asas yang telah diterapkan dalam penyampaian saksofon for Dummies. Okay, itu adalah special pasal buku ni lah. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Maklumat yang mudah difahami dan lakaran teknik serta notasi yang mudah untuk dipelajari pelbagai lapisan umur. Okay, tak kira you baru habis sekolah, kita dah berumur ataupun seorang suri rumah, tak kira lah. Latihan asas yang mudah dan disertakan satu CD-ROM yang mengandungi bersama di dalam buku ini yang akan membantu anda membuat latihan mempelajari saksofon. Dummies for Saxophone ditulis bukan hanya untuk pemain saksofon. Okay? Uniknya buku ini adalah bertujuan juga untuk membantu ahli-ahli muzik atau penggemar muzik instrumen lain yang belum atau tidak mempunyai instrumen woodwind ataupun saksofon. Ini adalah kerana maklumat atau informasi di dalam buku ini juga boleh membantu mereka untuk mengenai lebih mendalam lagi komposisi serta pengenalan serta pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Dan penulis juga tidak mengharapkan seseorang itu terus menjadi profesional. So, penulis juga tidak mengharapkan dan atau pandai membaca notasi ataupun music sheet yang telah sebagai seorang profesional. Malah seorang profesional juga boleh mendapat manfaat daripada buku yang telah ditulis oleh Goebbels dan Wilmore ini tadi. What was the author trying to accomplish? Penulis menekankan buku ini boleh dibaca atau tidak dibaca dengan habis. Maksudnya tadi, dan buku ini boleh digunakan bila anda perlu tahu ataupun berkeperluan sahaja. Maksudnya model mudah yang boleh anda skip atau langkah ke seterusnya, dan anda tidak perlu risau jika anda ketinggalan chapter-chapter yang penting, di mana you can always flip yang chapter-chapter yang anda tinggal.
right? Berlainan kalau kita belajar melalui YouTube ataupun web page lain, kita memerlukan data dan kita memerlukan internet, kita memerlukan segala-gala gadgets yang berteknologi seperti sekarang. Dengan buku ini, jika anda terlupa notasi ataupun terlupa caranya ataupun ada masalah dengan saxophone, you can always flip mengikut chapter-chapter yang telah ditulis oleh Gabel dengan Wilmore. So easy. That's why people are still keeping books nowadays. Alright. Tapi penulis juga menyarankan untuk membaca dari permulaan sehingga ke akhir topik buku tersebut jika anda memang seorang yang baru berjinak dengan peralatan muzik saxophone. Okay, contohnya seperti saya. So I have no background, I have no teacher, I have no people around me yang boleh mengajar saya saxophone. Sebab untuk kita di Asian country, especially Malaysia and Sarawak, we are lack of saxophone teacher. Ada mungkin berbayar, and if you go to website juga berbayar, and it cost a lot of money. Satu music instrument record saxophone ni juga bernilai lebih daripada lebih mahal daripada instrumen lain. Okay, itu yang saya tahu. So sebelum ini saya tidak mengetahui saxophone ianya mempunyai pelbagai jenis. There are alto saxophone, there are tenor saxophone, there are saxophone itself and baritone saxophone. So sebelum ni kita yang tidak ada membaca ataupun tidak ada explore tentang instrumen saxophone, once you see a saxophone, you will call it saxophone, but once you have read this saxophone for dummies, then you know apa peringkat-peringkat ataupun apakah jenis-jenis saxophone yang sedia ada yang dijual di kedai-kedai muzik. Okey, buku ini disertakan dengan sebuah CD-ROM yang mengandungi backing track untuk latihan praktikal bermain ataupun meniup saxophone. Latihan ini sememangnya harus dibuat jika hendak membentuk bunyi yang lebih lunak dan tiada masalah coding ataupun notasi saxophone. Di dalam buku ini ia menyediakan ikon-ikon yang menarik digunakan, dan di antaranya adalah seperti I will show you jenis-jenis ikon. Ini adalah jenis-jenis ikon yang telah saya cakapkan tadi. So tips, okay, one of it is ada tips adalah nota tambahan yang harus diketahui oleh pembaca ataupun pemain saxophone. Antara contohnya tip adalah penulis menyarankan supaya pembaca mengetahui teknik atau praktikal jika lagu tersebut dimainkan dengan chord atau notasi yang sangat susah. Belajar balik fingering chart diberi dan buat latihan dari bawah. Mulakan dari perlahan ataupun slow tempo sehingga anda hafal tempo yang laju, hafal notasi dan tempo yang laju sehingga mendapat bunyi saxophone yang lebih lunak sekali. Ikon kedua yang ada di dalam buku ni adalah technical staff. Okey, maksudnya ikon technical staff ni, contohnya adalah penjagaan dan kebersihan saxophone, mechanical yang ada dalam peralatan aksesori music instrument saxophone. Dulu saya ingat you kena tekan saja button saxophone tu, but actually bila you dah mahir ataupun mengetahuinya, semua mechanical tu ada tujuannya, why is there, why is this here dan sebagainya. Ikon ketiga, ikon warning, dan ikon warning ini adalah amaran daripada kedua penulis yang sangat berpengalaman ini tadi. Okey, contohnya pembelian saxophone dan sebagainya, cara yang salah dan teguran. Okey, contohnya anak kamu baru berumur 6 tahun dan ingin belajar saxophone. Jika anda tidak mempunyai pengalaman untuk membeli saxophone,
Mungkin anda tersalah membeli saksofon. Mungkin anda membeli saiz saksofon yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Contohnya saiz saksofon yang berjenis bariton. Yang bariton ni adalah sebuah saksofon yang besar dan hanya sesuai untuk orang dewasa. Okey. Dan dengan buku ini, jenis-jenis saksofon telah saya beritahu. Ada jenis alto, saksofon, tenor dan bariton dan sebagainya. Ikut saiz pelajar ataupun yang ingin membeli saksofon, right? Okay, that is icon warning. Icon yang seterusnya, icon remember. Icon yang dapat mengingati kita secara manual. Contohnya jika ditanya bagaimana cara menekan kekunci notasi yang betul dan sebagainya. Okey, maksudnya macam ni. Jika anda diberi latihan dalam ni untuk bermain lagu tersebut, remember, there's an icon remember. Maksudnya kalau anda lupa notasi, anda terus boleh refer ke page ni fingering chart. Okay, remember. Kalau tak remember, manually flip it at the back. Okay, so easy. Lain daripada if you using data and internet, you have to go to the other website, you have to go to the other YouTube, and takes time and memakan masa dan duit. Right. Impact buku ini terhadap saya, bagi saya, I'm a slow learner. Maksudnya atau mungkin saya tidak berminat sangat dalam ataupun serius dengan belajar dalam industri muzik serta peralatan muzik yang sedia ada. Tetapi dengan semangat saya ingin tahu dan hendak pandai bermain sesebuah alat muzik ini, ianya mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. So I need a book. Okay. Sedikit sebanyak saya boleh mempelajari apa yang kekurangan atau kesalahan yang perlu saya perbetulkan dalam bermain saksofon. Dan saya read buku ini 100% boleh membantu jika saya teruskan buat kajian di samping mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Bukan untuk menjadi seorang profesional, tapi at least mengetahui tip-tip yang penting dan technical stuff yang perlu saya tahu. Apabila berlaku kerosakan ataupun sebagainya, saya dapat membuat ataupun merepair peralatan music instrument, especially saxophone itu tadi. Dan salah satunya adalah teknik pernafasan juga. Sometimes kita lupa untuk bernafas dengan betul. Dan dengan buku ini dan melalui tiupan saxophone, anda akan mempelajari how to breathe ataupun cara bernafas dengan betul dan menghembus dengan betul. Okay, that is one of the discipline dalam saxophone. Okay, it's just not blow, it's just not inhale, sukati ataupun whatever you like. Saya rasa gembira kerana dapat mempelajari dan buku ini ada di Pustaka Negeri Sarawak Miri, dan dengan adanya buku ni, you do not need a tutor ataupun guru music. Okay, but if you have money, yes, you can go. Like me, I don't have my time and money, so I have to learn by myself melalui buku ini. Jadi impact ni sangat besar dari segi pengetahuan, dan saya rasa lebih confident apabila ditanya mengenai saksofon. Saya dapat mempelajari coding, notasi, dan daripada notasi I have to write it down untuk supaya saya sentiasa ingat coding-coding tersebut. Jadi dengan buku ini juga kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menghabiskan semua chapter yang ada. Cukup sekadar untuk pengetahuan dari A, latih to B sehingga ianya mudah untuk diketahui tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang lain. Okay, right. Which parts of most interesting of this informative book? Okay, sudah semestinya first part yang basic harus dibaca dengan teliti, iaitu pengetahuan yang mesti diketahui oleh
semua pemain saksofon atau sesiapa yang ingin mengetahui saksofon. Right, tuning, fingering chart yang mudah difahami dan bermain saksofon secara atau seperti seorang profesional pun boleh. Namun ianya harus dibuat dengan latihan demi latihan dan bukan sekadar membaca dan faham. Alright, teknik transposisi saksofon juga dengan peralatan muzik yang lain atau dengan menggunakan originality lagu sebenar, okey, dari di mana teknik dan tips haruslah ditulis sendiri dan ingat. Let's say tenor, saya mempunyai saksofon berjenis alto saksofon. Jika saya ingin bermain ataupun play along dengan music original key, saya kena transpose key note untuk alto saxophone untuk menepati supaya ianya seiringan dengan original key tadi. Alright. Itu saja daripada saya. And jika anda ingin mengetahui atau ingin meminjam buku ini, Saxophone for Dummies, bolehlah pergi ke Pustakaan Negeri Sarawak ataupun request melalui telefon dan sebagainya. Okay. Selain daripada buku ini, juga boleh di request. Just open up our OPEC or our Pustaka apps. Okay, thank you very much daripada saya, Suzana Abdullah dari Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Thank you.